Salam. Okey. Jokin. Ha? Jokin. Boleh. Jauh dekat muka tengok. Juga tu lah, juga. Juga tu lah ni. Dah. Ha? Dah. Oh, tu. Sampai pasang tu. Ha? Oh, itu tenaga. Juga. Tak pilih pula ni. Oh, tempat lah. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ayyuhan nas, khudhu minal ilmi qabla an yuqbidal ilm wa qabla an yurfa'al ilm, atau kama qal, hadis dhaif rawahu Ahmad. Daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pesanan kepada sahabat-sahabat dan umumnya kepada kita semua. Nabi kata, ya ayyuhan nas, Nabi kata, wahai seluruh manusia, khudhu minal ilm, selama mana ada kesempatan, selagi mana Allah Ta'ala bagi masa, Tuhan bagi kenderaan, Tuhan bagi kesihatan, Nabi kata khudhu minal ilm, pilah cari ilmu. Nabi kata, lagi mana masjid kita ni duk ada lagi kuliah-kuliah, mai. Lagi mana mata kita duk boleh terang, duk boleh tengok, duk boleh nampak jelas jalan, boleh beza malam dengan siang, tang mana ada majlis ilmu pi. Nabi kata, Nabi kata qabla an yuqbidal ilm, sebelum ilmu itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
wa qabla an yurfa'al ilm, sebelum Allah Ta'ala mengangkat ilmu itu. Daripada hadis ni nak abang-abang kat kita, ini peringatan dan kasih sayang daripada Nabi SAW. Dia suruh manusia ni jangan jadi orang yang jahil. Kalau kita nak kenal agama, mestilah kita kena cari ilmu. Kalau kita nak hidup atas dunia, kena cari ilmu. Kalau kita nak kehidupan di akhirat kita bahagia, kita kena cari ilmu. Dan ilmu yang kata Nabi SAW ni, selagi mana kita mampu untuk nak pergi keluar, pergi cari ilmu, keluar. Jangan disebabkan benda-benda remeh dunia menyebabkan terhalangnya kita untuk nak cari ilmu. Jangan disebabkan kerja. Orang lain pun kerja juga macam kita, tapi orang lain ada masa untuk nak cari ilmu, pasal apa kita tak boleh. Jangan disebabkan keselesaan duduk di rumah kita. Orang lain pun ada rumah, malah rumah orang lain lagi besar, lagi selesa pada rumah kita, tapi mereka boleh main mengaji, pasal apa kita tak boleh main mengaji. Jangan disebabkan keluarga kita menghalang kita daripada untuk nak tuntut ilmu. Orang lain pun ada bini, orang lain pun ada suami, orang lain pun ada anak-anak, orang lain pun ada cucu, tapi mereka boleh jaga masa mereka untuk mereka, bukan untuk orang lain, untuk mereka sendiri, pergi tuntut ilmu untuk kesenangan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Nabi pesan kat kita dalam hadis ni dua benda. Nabi kata lagi mana ada kesempatan hampa pergi cari ilmu. Nabi kata sebelum yuqbidal ilm, sebelum Allah Subhanahu wa taala kembalikan ilmu tu kepada dia, Tuhan ambil ilmu tu. Cara dia macam mana tuan-tuan? Cara dia mungkin lepas daripada ni, mungkin masjid dah tak ada dah majlis-majlis ilmu, mungkin di surau dah tak ada dah majlis ilmu, mungkin di dewan mana-mana dah tak ada dah majlis ilmu. Waktu tu barulah kita berasa kosong dengan hati kita. Kita duk berasa sampai tak ada apa langsung kampung kita ni. Dulu meriah dengan majlis ilmu, awak tak ada, dia akan main penyesalan yang macam tu. Bila kita nampak banyaknya berlaku kejahilan dalam kampung, orang dah tak perhati halal dan haram, orang dah tak kira yang mana baik yang mana buruk, orang tak peduli semua tu. Apabila satu orang tua sudah tidak dihormati oleh orang yang muda, apabila orang muda dia tak berasa diri dia tua, dia duk berasa diri dia muda, dia langgar habis-habis halal dan haram, dia buat perangai macam mana orang muda. Sebab apa? Sebab kekosongan diri dia daripada ilmu. Ini cara Allah Ta'ala dia tarik ilmu itu. Dan yang kedua, kata Nabi, qabla an yurfa'al ilm, sebelum Allah Subhanahu wa taala angkat ilmu tu. Macam mana cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu? Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Sesungguhnya ilmu itu akan diangkat oleh Allah Ta'ala dengan keadaan Allah Ta'ala mematikan para ulama. Orang yang boleh memberikan ilmu makin lama makin tak ada. Walaupun dia ada ilmu, tapi tak boleh nak bagi ke orang. Orang kata main mengajar kami ni, dia kata saya ni beda saya pun tak lepas. Dia jadi macam tu. Kita duk fikir dia ni mengaji jauh mana hala punya duk mengaji. Dulu kita pergi hantar dia pergi mengaji, dia minta duit kata cerak punya, kita duk bagi, balik-balik main kampung tak boleh buat apa. Tuan-tuan, ini cara Tuhan mematikan dan juga mengangkat ilmu tu. Haduk mengajar siapa? Haduk mengajar ni orang yang tak ada ilmu. Boleh bercakap satu dua ayat, dia mengajar. Bila dia mengajar, Nabi kata dia akan memberikan fatwa yang mana fatwa itu akan merosakkan manusia. Ini berlaku tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan duk mengaji di situ, tuan-tuan boleh menilai macam mana orang yang ada ilmu, bila dia mai penuh dengan keikhlasan, dia mai habang kat kita, dia mai tuntun kita, dia bawa ayat Quran, dia bawa hadis Nabi, dia cerita kepada kita supaya kita dekat kepada Allah, bukan nak bagi jauh diri kita daripada Allah. Ini perbezaan orang yang ada ilmu dengan tidak ada ilmu. Oleh itu, daripada hadis ini nak abang-abang kat kita, lagi ada kesempatan. Ambil kesempatan ni. Jangan kita menjadi manusia yang menyesal ketika mana benda ni sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi
ba'da mautih, ilman 'allamahu wa nasharah, wa waladan salihan tarakah, wa mushafan warrathah, au masjidan banahu, au baitan libni sabili banahu, au nahran ajrahu, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih, atau kama qala. Hadis hasan, rawahu Ibnu Majah. Abu Hurairah kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Nabi kata sesungguhnya ada benda-benda yang akan terus mengalir daripada amalan-amalan kita selepas daripada kita mati. Kita dah mati dah, tetapi pahala tu duk main kat kita. Kita dah mati dah, Tuhan masih lagi memberikan ganjaran kepada kita. Apa benda dia? Nabi kata yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarah. Nombor satu, ilmu yang mana 'allamah, yang mana dia pergi mengaji, kemudian dia mengajarkan ilmu tu kepada orang, dia menyebarkan ilmu tu kepada orang. Bukan tunggu jadi ustaz. Tuan-tuan main mengaji malam ni pun, tuan-tuan satu dua ilmu, tuan-tuan balik di rumah, pesan kepada anak bini, pesan kepada jiran tetangga, pesan kepada kawan-kawan, dan mereka mengamalkan ilmu tu. Nak cantik lagi, mereka sampaikan lagi ilmu tu kepada orang lain, kembangkan ilmu tu kepada orang lain. Walaupun kita sudah mati, tetapi apa yang kita nasihatkan orang, apa yang kita wasiatkan orang, apa yang kita suruh orang buat baik, kita dah mati, pahala tu akan tetap sampai kepada kita. Dan banyak ustaz, kalau tuan-tuan tengok daripada jadual di Masjid Baganyok ni, berlungguk-lungguk ustaz duk mengajar. Tuan-tuan ambil satu ustaz, tuan-tuan guna satu benda yang dia ambil. Apa dia benda aku nak mengaji malam ni? Ambil satu benda, cukup. Dengan banyak ustaz, 30 ustaz duk mengajar, satu bulan 30 benda tuan-tuan dapat daripada ustaz-ustaz duk mengajar. Takkan tak dapat satu benda pun. Daripada 30 tu, tuan-tuan boleh buat diary, tuan-tuan boleh buat satu buku, tuan-tuan boleh abang pergi kat orang. Masuk pula dalam Facebook pula, hari ni aku dapat ilmu sekian-sekian, dan benda tu dilihat, ditonton dan di-share oleh orang pula. Lagi banyak pahala sampai kepada kita. Orang tengok benda yang kita mengaji, kita sampaikan kepada orang, orang pula duk tolong beramal, pahala mai kepada kita walaupun kita sudah mati. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa waladan salihan tarakah. Anak yang soleh yang telah ditinggalkan dia. Anak yang soleh ni makna apa? Dia didik anak tu, dia pesan kepada anak tu, dia pesan benda-benda agama. Tuan-tuan, anak kita nakai pitara mana pun, kalau habaq benda agama, bila kita mati satu hari nanti dia akan fikir. Budak tu dia bukan selamanya budak, dia akan besar jadi orang dewasa, dia akan besar jadi orang tua, dia akan besar jadi, bila dia besar dia fikir, dia kata dulu waktu aku kecil, ayah aku rajin duk ramai ke masjid, ayah aku duk abang apa kat aku, hang bila masuk masjid, hang jangan duk buat benda-benda tak elok dalam masjid. Ayah kita dah mati lama dah, kita dah meninggal lama dah, tapi amalan tu dibuat oleh anak kita. Ini nama dia anak yang soleh. Walaupun hari ni kita tak nampak potensi soleh tu ada lagi kat dia. Budak-budak, nakai cara budak-budak, tapi kita duk pam dia dengan agama, kita duk habaq kepada dia dengan nasihat agama, dia akan ingat benda ni. Dia beramal, pahala akan mai kepada kita, dan dia akan ingat selagi mana pak dia duk ada dalam kubur, dia duk beramal, pahala akan sampai kepada pak dia. Macam tuan-tuan hari ni, mesti tuan-tuan ingat apa yang ayah tuan-tuan sebut, mak tuan-tuan sebut dulu. Betul tak tuan-tuan? Mai duduk mengaji aku ni, oh teringat mak aku dulu ni. Dulu mak aku duk pesan, pilah cari ilmu. Kita ni hidup atas dunia, kita bukan menatang. Menatang boleh tak cari ilmu? Tuan-tuan pegang pesanan tu, tuan-tuan ada dalam masjid hari ni. Pahala melimpah-limpah dan mencurah-curah sampai kepada dia. Dia pula duk terkejut pasal apa pahala duk mai. Tuhan kata ni pasal hang duk pesan dekat anak hang, hari ni anak hang duduk dalam masjid. Tuan nampak? Itu kelebihan dia. Kemudian Nabi kata, wa mushafan warasah, orang yang mengajarkan, warasah iaitulah mewariskan mushaf Quran, tuan-tuan sekalian. Dia ada duit, dia pergi beli Quran tak mana-mana, dia letak di masjid, pasal dia tahu di masjid tu ramai orang baca Quran.
Dia pergi letak di surau pasal dia tahu akan ada orang yang akan pegang Quran tu. Lagi mana Quran tu dia duk baca, lagi mana ada orang duk baca Quran tu, pahala akan sampai kepada dia. Kalau dia tak boleh buat macam tu sekalipun, dia pesan kepada orang-orang. Dia kata, aku duit tak ada, aku nak beli Quran apa semua ni. Hampa tengok Quran duk ada di rak masjid, hampa baca lah. Dia pesan macam tu. Orang pegang Quran, orang baca, pahala akan sampai kepada dia. Kemudian Nabi kata, au masjidan banahu, ataupun masjid yang dibina oleh dia. Dia bukan tunggu nak jadi kontraktor. Bila masjid melancarkan apa-apa wakaf, dia ambil kesempatan. Tak boleh banyak, sikit tuan-tuan sekalian. Masjid kata ni, kami nak buat ni, ada benda kami nak buat apa, menara ke apa ke. Bila buat menara ni kita boleh bawa naik sikit speaker pita atas sikit. Sekurang-kurangnya bukan orang Baganyok saja yang dengar. No, orang kampung sekolah nanti akan dengar, orang mana Bukit Kecil nanti akan dengar, orang apa taman apa ko depan tu depa akan dengar juga. Akan sampai benda kat depa. Kurang-kurang depa tak dengar kuliah pun, azan tu akan berkumandang pi kepada depa. Tuan-tuan, bila naik benda tu, di antara faktor naik itu adalah sumbangan kita. Walaupun sikit, pahala akan sampai kat kita. Ini makna dia masjidan banahu, ambil kesempatan. Kemudian Nabi kata, au baitan libni sabili banahu, ataupun dia buat satu rumah yang orang ni bila duk mai ke Baganyok ni, mai ke mana-mana, ada satu rumah untuk orang nak transit. Dia tak ambil lah, dia tak nak pakai untuk musafir. Pasal musafir ni orang yang susah, maka dia bagi untuk kegunaan orang musafir, dia akan dapat pahala. Dan Nabi kata, au nahran ajrahu, ataupun sungai yang dialirkan oleh dia. Dulu zaman dulu sungai lah, sebab orang duk guna sungai. Zaman lah ni apa, ayam paip kita. Kita tengok jiran kita tak ada ayam, panggil main rumah, main ambil mandi yang rumah aku, ayam aku banyak, kata bagi tuan-tuan sekalian. Hari ni duk bergaduh pasal paip, kan? Paip hang, paip aku duk bergaduh. Yang ni masalah. Kemudian Nabi kata, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, ataupun sedekah yang dikeluarkannya daripada harta dia ketika mana waktu sihat dan waktu hidup. Waktu mati tuan-tuan boleh, bukan tak boleh, tapi hak Nabi habaq waktu hidup tu. Dah kita mati, kita nak buat apa dah? Kita habaq kat anak ni, semua harta aku bila aku mati hang bagi kat orang. Lepas tu hang hidup tak bagi kat orang ke? Tak boleh aku hidup lagi, biar aku nikmati hidup. Tuan-tuan nampak tak lagu tu? Waktu hidup ni lah kita nak buat wasiat, waktu hidup ni lah kita nak pesan apa, nak hebah, nak hadiah kepada orang. Waktu hidup ni lah. Waktu mati nak buat apa dah? Yalhaquhu min ba'di mautih. Nabi kata semua benda ni kalau kita buat akan berkekalan walaupun kita sudah meninggal. Benda ni akan sampai kepada kita. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yubghidu kulla ja'zari jawaz sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri al akhirah, atau kama qala, hadis sahih rawahu Ibnu Hibban. Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala amat benci dan Tuhan cukup tak suka dengan siapa? Dengan kulla ja'zari, dengan orang-orang yang hati keras. Orang-orang yang hati keras ni makna apa? Makna dia walaupun dia salah, dia duk mengaku kata dia betul. Orang yang hati keras ni apa? Walaupun diberi nasihat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dia kira kepala dia ya. Nama dia ja'zari. Orang macam ni Tuhan cukup tak suka. Dia perongoi dia tu sampai tak boleh buat kira apa. Bini dia pun duk pesan, bini dia pun kena penampang, orang lain pun duk habang, kata hei hang jangan duk buat macam ni. Dia kata peduli apa? Dia kata aku punya. Nampak tak? Ni nama dia Ja'zari, nama dia. Orang macam ni Tuhan tak suka. Kemudian Tuhan kata jawaz. Jawaz ni apa? Kira nak soru ya. Tahu soru? Kira nak makan. Kuliah malam ni tak nak makan ke? Nak makan juga. Pi tak mana pun makan jangan miss. Kan? Jenis macam ni. Dia tak kira. Jom semayang lu kata. Ish tak boleh aku hampa pi dua aku nak makan lu kata tak boleh. Dia kata dia kira nak makan ya.
Kalau tak makan dalam sehari, tak tahu dia jadi lagu mana. Tuan-tuan perasan tak kita hak mana kaki makan nasi ni? Dah bukan abang kata saya lah tak makan nasi. Hak kaki makan nasi ni, walaupun satu hari dia bubuh cah kotiau tadi 3 pinggan pagi, mai tengah hari dia bubuh dengan kotiau teng pula 2 pinggan, mai lepas asar dia bubuh dengan bihun sup pula 4 pangkuk punya bihun sup bagi kat dia. Tuan-tuan tahu ayat dia kata apa? Ini tak buah nasi lagi ni. Nampak tak? Hang balon tu sampai 1 galen punya hang balon, tiba-tiba hang kata ini tak buah nasi lagi. Dia tahu mana? Oh, jenis lagu ni dia kira suruh ya. Kemudian Nabi kata apa? Sakhabil aswaq, orang yang suka menyerit-nyerit ketika mana di pasar. Dia duk buat ramai, tuan tu. Bukan ada apa pun, saja duk buat ramai, bagi riuh, gamat habis. Benda tu tak elok, dia boleh mencarikan maruah kita. Kemudian Nabi kata jifatin bil lail himarin bin nahar. Orang yang tidur banyak. Kan tidur banyak ni tak tahu. Dalam kuliah pun tidur. Sekali nak balik, sekali memang nak tidur pun. Tidak je. Lagu tak apa setuju Dia buat muka muncung saya, bukan tahu mulut tu pasti tutup dengan kain tu. Betul tak je. Mai kuliah pun lena. Tak sebelum masak tadi balon lena lah. Bini kata, lena awal. Dia kata sekali kuliah malam. Dia kata sekali aku mengantuk dalam kuliah tu aku lena awal. Tengok-tengok mai siapa tu ya. Balik rumah tak ada apa, buka warta berita ke pukul 12 duk tengok apa warta berita orang putih tu midnight tu dia tengok lah kali dia pun lena. Pagi esok nak mangkit, sambung lena pula lepas subuh. Lena banyak. Nabi kata jifatil bil lail himarin bin nahar, iaitu orang yang tidur malam ni dia tidur sungguh-sungguh, walaupun malam tu memang untuk tidur, tapi dia tidur sungguh-sungguh malam ni. Himarin bin nahar, bila mai hari siang dia bekerja seperti seekor himar, seekor keldai yang dia tak peduli yang dikatakan amal ibadat. Itu maksud dia macam tu. Nak lena boleh, tapi subuh mau duk mangkit. Tengok, ni subuh pun tak mangkit, siang ni buat kerja-kerja aja, kira sampai apa ibadat pun tak ada nak buat. Dan Nabi kata alimin bi amri dunia, orang yang alim dalam bidang dunia, sembang ke dunia ni semua dia tahu. Habaq ni dia tahu habis-habis. Hang cerita habislah tentang apa semua dia tahu. Tetapi sayangnya jahilin bi amril akhirah, cerita mai akhirat dia tak boleh nak masuk campur pasal dia tidak ada ilmu dalam soal akhirat. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buka kitab Muhimmah fi ilmin hadis. Muhimmah fi ilmin hadis, kita duduk dalam muka surat 22, betul ya? Kita Jawi 22. Kita Jawi 22, kita duduk yang bawah tu. Kita masih lagi berada dalam faedah kita berkahwin dan juga kelebihan-kelebihannya. Dia kata faedah yang pertama adalah dapat anak. Kita menikah ni memang antara tujuan untuk nak dapat anak. Kita akan sambung. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Baik, dia kata apa? Seperti sabda Nabi SAW. Betul ya? Tuan-tuan? Muka surat apa tu? Apa nama yang 76. Muka surat yang siapa ada Rumi 76. Siapa yang Jawi muka surat 22. Sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Siapa yang ada Jawi itu boleh bagi. Saya baca sekali lagi. Sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam." Idza mata ibnu Adam. Mata ibnu. Itu bahasa Arab. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bih, au waladin salihin yad'u lah. Hadis ni tuan-tuan tulis tentu hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Artinya apabila matinya seorang anak Adam, manusia lah kita tu, bila kita mati, kata Nabi SAW, nescaya putihlah segala amalnya. Bila kita mati, tak boleh nak buat amalan apa dah. Dalam kubur bukan tempat nak semayang, akhirat bukan tempat kita nak puasa. Ketika mana kita duduk di akhirat bukan tempat kita nak pergi buat haji, bukan tempat kita nak sedekah. Atas dunia ni lah kita nak buat. Maka putihlah segala amalan kita. Amalan-amalan ni dah tak ada apa dah. Melainkan Nabi kata daripada 3 perkara jua, melainkan yang sampai kepada kita ada 3 benda. Yang pertamanya Nabi kata sebagai sadaqatin jariyah, sedekah yang diwakafkan. Tuan-tuan, hadis ni nak abang-abang kat kita. Hadis ni menurut Profesor Dr. Hamka, dia memetik kata-kata Asy-Syauqi, iaitulah penyair daripada Mesir. Dia kata hadis ni nak maklum kepada kita, ini merupakan seolah-olah kehidupan kali kedua Tuhan bagi kat kita kalau kita buat 3 benda ni. Apa makna kehidupan kali kedua? Kata Asy-Syauqi, irfa' nafsaka qabla mautika dzikraha wa dzikrul insan umrun sani. Dalam syair tu dia kata apa? Sebelum hampa nak mati, hampa angkat dulu diri hampa sebelum hampa mati dengan sebutan-sebutan orang. Apabila orang duk sebut tentang hampa, seolah-olah macam hampa dihidupkan kali kedua. Apa makna syair Arab ni? Tuan-tuan ingat, Nabi SAW dia meninggalkan kepada kita dengan banyak benda dia tinggal mai kat kita. Kita duk sebut dia tak sampai hari ni? Kita duk sebut seolah-olah macam dia duk hidup lagi. Tidak betul tak sekalian? Begitu juga dengan orang-orang sebelum daripada kita. Mungkin dulu ada satu tok imam, yang tok imam tu sebelum dia mati, dia rajin duk tolong orang. Yang tok imam tu sebelum dia mati, dia rajin memberikan kemudahan pada orang. Orang panggil dia waktu malam pun dia keluar mai. Kalau ada orang yang susah dia nanti tolong. Dia suka duk pesan kebaikan kepada orang. Dia rajin pergi kenuri rumah orang, dia tolong buat doa apa segalanya. Sampai kelar kita duk sebut tentang dia seolah-olah dia masih lagi hidup walaupun dia sudah mati. Ini nama dia umrun thani, kehidupan yang kedua kalinya. Walaupun pantun Melayu dia kata apa? Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Betul tak betul? Orang kenang. Bila orang tengok Masjid Baganyok ni, orang teringat haji sekian-sekian. Pasal apa? Haji itulah di antara orang yang duk turun naik pejabat agama, yang duk minta wakaf sana sini, yang membangunkan Masjid Baganyok ni. Bila kita main Masjid Baganyok, kita akan sebut tentang haji tu. Walaupun dia dah 40 tahun, 50 tahun dia dah meninggal, tetapi seolah-olah dia tu masih hidup dalam keadaan zikraha, sebutan kita kepada dia dan kebaikan dia. Boleh faham tak sekalian? Sebelum mati, fikir apa benda baik kita nak buat. Benda baik apa kita nak buat? Yalah, kita pesan kebaikan kepada orang, orang akan ingat benda tu. Kita tolong orang. Tengok tuan, orang susah kita tolong. Bila kita meninggal, orang akan sebut benda tu. Bila orang sebut benda tu, itulah disebut sebagai umur ataupun kehidupan yang kedua. Baik, dia kata yang pertama iaitulah sedekah yang diwakafkan. Tuan-tuan, wakaf ni dia ada 4 rukun. Kita ambil. Malam ni kita mengaji betul-betul malam ni. Kan, kau tidak duk main duk buat lawak kat tuan-tuan. Tuan-tuan duk tunggu bila nak keluar main lawak ni. Oh, kira nak lawak pergi tengok Maharaja lawak. Kan? Yang pertama disebut sebagai al-waqifu, orang yang bagi wakaf. Malam ni saya nak cerita bab wakaf sikit. Orang yang bagi wakaf. Wakaf ni makna dia al-waqif. Al-waqif dia bawa keluar wakaf. Kita wakaf barang kita, kita wakaf harta kita. Dulu ada orang tuan-tuan sekalian, dia ni rajin. Dia duk wakaf apa? Cebok bilik air. Cebok ni. Cebok kolah kan. Dan ada cerita lah, saya baca cerita tu nampak sedih jugalah. Dia ni satu hari dia wakaf, dia tak abang kat orang. Dia pergi tengok tempat-tempat mana masjid tak ada orang. Selalunya lepas zuhur ni nak ke asar ni orang tak ada, orang pakat balik apa semua, dia main.
Bila mai dia tengok-tengok ada hak cebok-cebok yang mana buruk-buruk, dia ambil, dia buh dalam plastik, dia ambil, dia buh dalam plastik, tuan sekalian. Kebetulan ada pula orang duk tengok pula, rupanya dia ni nak balas cebok. Ni, hak orang hak fikiran ni dikira sangka buruk kat orang kan. Oh, orang tua ni nak balas cebok rupanya. Dia pun sudah tengok orang tua tu ambil buh dalam plastik apa semua, dia pergi tangkap orang tua tu. Dia kata hang nak curi, hang buka mai plastik apa? Oh, hang nak balas cebok ni. Tiba-tiba orang mai habaq kepada dia. Adalah 2-3 orang yang kenal orang tua ni. Sebenarnya dia ambil cebok-cebok yang buruk tu dan dia akan menggantikan dengan cebok-cebok yang baru. Dia pergi ke hardware, dia beli cebok baru, katalah cebok buruk ada 10, dia buang cebok buruk tu, dia pergi beli hak cebok baru 10, dia pergi letak. Lepas tu dia pergi masjid lain pula, dia pergi letak. Tuan-tuan, nampak tak? Itu wakaf. Walaupun orang sangka buruk kat dia. Kita pernah buat lagu tu lah. Cebok baru kita ambil balik rumah kita, cebok buruk kita tak tu. Kasut, tuan-tuan sekalian, kasut wakaf. Saya tengok hari tu banyak, tapi makin lah tengok makin kurang. Tuan-tuan buat sup slipper kot, makin kurang. Benda ni, benda ni tak ada siapa pun yang duk habaq kat kita. Kita kena fikir sendirilah. Tuan-tuan nak tengok orang duk kapet ni dah banyak dah, orang duk wakaf kapet. Tuan-tuan tengok orang duk bagi duit bil api, bil yang banyak dah. Duk fikir apa benda lagi yang aku tak pernah duk bagi kat masjid. Aku nak ambil hak tu. Hak tu lah. Ni pencuci, orang panggil pencuci jamban tu. Kan? Berapa punya keturunan punya melepaskan harta warisan daripada dalam tu. Duk pakai cuci tu, kita pilah tengok Allah yang kata beruih dia tu, dia terkeluar landasan lah. Sopan dengan beruih gigi kita. Ambil benda tu, bawa balik, pergi lempak buang, pergi beli baru. Boh tuan-tuan sekalian. Benda tu tak ada. Benda tu baru agama. Benda tu pun pahala. Jangan duk fikir hak duduk dalam bilik ayak ni tak ada benda wakaf apa. Duk fikir hak duduk dalam masjid ni. Tuan-tuan, tak apa setuju tahun ini. Baik. Yang pertama waqif, orang yang bagi wakaf. Yang kedua al-mauqufu alaih. Al-mauqufu alaih, orang yang terima wakaf, badan yang terima wakaf, masjid, majlis agama, sekolah-sekolah agama, orang-orang miskin. Kita bagi wakaf pernah ambil kat hang ni, aku wakaf kat hang, hang gunalah benda-benda macam ni. Kan selalunya kita bagi kepada masjid lah wakaf. Yang ketiga disebut sebagai al-mauquf. Mauquf ni apa? Mauquf ni benda yang kita wakafkan, duit yang kita wakafkan. Dan yang keempat disebut sebagai hujjah. Empat ni. Hujjah ni surat ataupun sirah kata kita wakaf. Ni benda aku wakafkan kepada hang. Tambah-tambah la pula tuan-tuan sekalian. Kita duk wakaf tanah, duk wakaf apa? Masalah dia orang tua dulu, dia wakaf cara sirah, cara mulut, dia tak buat surat. Dia tak ada hujjah, tahu tu. Hujjah dia sirah tu aja. Tak apalah dia hidup lagi, bila dia meninggal. Kita di Pulau Pinang banyak benda macam tu duk jadi. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan. Apabila satu ayah ni dia sudah wakaf, dia kata ni, dia habang ke anak dia 2-3 orang, dia percaya ke anak dia 2-3 orang. Tanah aku ada tu dalam lebih kurang dalam 1 ekar tu, aku wakaf dekat masjid bang untuk depa nak buat kubur ke apa ke. Tak apalah, pak duk ada, selesai lah. Mai kepada anak pun duk tengok, nak habang kepada jawatankuasa masjid. Jawatankuasa pun okey, selesai lah, dia tak apalah. Pak hang wakaf tak apa. Dia sudah panggil orang ukur apa semua berapa harga. Kira-kira harga kena 3 juta tuan sekalian. Hilang spring dagu ni. Dia terbuka mulut, dia jadi serupa dengan demas. Tahu kiamat cerita demas? Dia terkeluar lidah masuk keluar lagu tu. Lepas tu jawatankuasa apa dia kata, macam mana ni, jom kita nak wakaf kepada bagi majlis agama ambil. Dah, pak saya tak kata apa-apa. Tuan-tuan nampak lagu tu? Banyak duk jadi lagu tu. Pak hang habang kat kami dulu. Dah, pak saya habang. Ada hitam putih tak? Dia kata. Inilah perlu kepada hujah, perlu kepada sirah. Tuan-tuan, bab harta ni dia bukan budak. Hak harta ni lah jadi bergaduh dia beradik ni. Hak harta ni lah jadi bergaduh, jiran tetangga jadi bergaduh. Ada satu kes tuan-tuan, dia dengan abang ipar dia. Tinggal dah. Rumah tu abang ipar dia duduk. Dia pergi halau abang ipar dia. Dia kata ni rumah aku, keturunan aku punya. Dah aku ni abang ipar hang. Hang abang ipar aku, hang bukan abang aku betul. Hang duduk jauh. Dia halau abang ipar dia.
Yang duk halau tu orang yang rajin main ke masjid, rajin duk mengaji. Tapi bukan dia berganyok Boleh faham tak sekalian? Benda ni saya nak tekan kepada tuan-tuan. Jadi lepas daripada ni dia nak wakaf apa-apa, buat sikit hitam putih. Dua benda kita nak kena ingat, satu benda wakaf, satu benda hutang. Idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuhu. Apabila kamu nak berhutang ke satu masa, ke satu tempoh, maka kamu tulislah. Kita tulis pun tak apa, ataupun orang yang nak berhutang tulis. Sebab kadang-kadang orang hak hutang ni dia lupa, tuan sekalian. Dan orang yang diberi hutang, orang yang bagi hutang pun dia pun kadang-kadang dia lupa. Dia kata ada hutang tu ngaku dulu. Dia kata tak perasan. Dia kata berapa tak aku hutang? Apalah? Dia tanya kita pula. Kita pun lupa, dia buat lagi lupa, tuan sekalian. Jaga elok dalam soal hutang ni. Agama suruh tulis, bukan kata mengkira. Kata ni hang hutang aku ni aku tulis dalam buku 55. Hang tidur masin betul haji bakhil bubuh kat kita macam-macam. Bukan masalah tu, masalah agama suruh. Boleh faham tuan? Yang main hari ni tuan-tuan ambil macam tu. Kalau dia tulis, alhamdulillah, pasal dia menepati apa yang agama suruh. Kan? Bukan tak percaya, tetapi itu agama suruh. Baik, yang seterusnya kata Nabi SAW, sedekah yang diwakafkan ataupun sedekah jariah, sedekah yang berlari-lari. Kan kita main ke masjid, kita letak apa-apa, maka benda tu diguna pakai. Dan sedekah ni dia ada 3. Satu sedekah wajib, satu sedekah sunat, satu sedekah jariah. Sedekah wajib ni apa? Zakat kita buat golong. Tuan-tuan kerja ada zakat pendapatan, wajib kita buat golong, bukan hak kita. Zakat kita kena buat golong. Tuan-tuan ada tanah banyak ni, tanah duk ada ni, buatlah macam-macam, buat neneh lah, buat apa kelapa sawit lah apa dah, hak tu kena buat golong tu, zakat apa semua tu. Kan? Lepas tu rebau pula dah, kita duk belah pula rebau, berapa puluh ekor punya duk ada rebau tu, kena buat golong zakat bila sampai kepada haul dia, tuan-tuan sekalian. Itu zakat harta. Boleh kan? Jangan duk buat muka tak hati. Kena buat golong. Lepas tu yang kedua, sedekah yang sunat. Sedekah sunat, sedekah biasa. Kita tengok ada orang miskin, meminta pakcik, meminta duit sikit, kita bagi kat dia. Itu sedekah sunat. Dan sedekah jariah apa? Bila kita sedekah, benda tu akan digunakan oleh orang. Tiga-tiga ni wajib kita buat golong. Tiga-tiga ni benda yang dituntut untuk kita buat golong. Sedekah jariah. Macam tuan-tuan sedekah di masjid, orang guna benda tu. Tuan-tuan takkan pelikat, orang pakai benda tu. Lagi mana orang duk guna, lagi mana orang duk pakai, maka pahala akan sampai kepada kita. Tuan-tuan, buatlah benda ni. Sayang kepada mak ayah, boleh, bukan tak boleh kita buat sedekah. Sahabat Nabi SAW, mak dia dah meninggal. Dia pergi tanya Nabi, mak saya ada satu pokok, boleh tak boleh tak saya nak wakafkan pokok ni kepada agama? Nabi kata boleh, pahala akan sampai kepada mak dia. Tuan-tuan sayang kepada mak ayah tuan-tuan, duit dan tabung dalam masjid tu, niat sedekah, niat benda ni wakaf kepada mak dan ayah kita, anak-anak nanti kita. Itu aja kita nak. Yang kedua dia kata ilmu yang memberikan manfaat ia akan dia. Ilmu, tuan-tuan mengaji malam ni sampaikan kepada orang, jangan untuk kita aja. Kita aja mengaji, balik rumah bini tanya, ustaz malam ni mengajar apa? Dia kata panjang ya. Hak panjang tu apa? Jenuh aku nak abang hang semua. Pasal memang dia tak tahu apa. Sebab tu tuan-tuan main ni, alhamdulillah lah main tengok ramai di sini dengan bawa kitab apa semua, dengan tulis apa, baguslah tulis. Tapi jangan duk tinggal dalam kursi motor. Lagi hak tulis tu ditinggal aku tu apa? Balik pesan kepada orang, balik habang kepada orang. Itu ilmu yang memberikan manfaat. Tuan-tuan, ilmu bagi manfaat bukan ilmu agama ya. Ni cikgu-cikgu kita ada yang mengajar matematik apa semua, itu juga ilmu manfaat. Jangan kita duk ingat ilmu manfaat duk mengajar Quran, yang mengajar tu, yang tu pun wajib, bukan tak wajib. Ni tuan-tuan mengajar bahasa Melayu, tuan-tuan mengajar geografi, tuan-tuan mengajar alam dan manusia, tuan-tuan mengajar apa? Ilmu hisab ke apa dia panggil dulu ni? Bukan hisab rokok. Hak tu semua manfaat. Sebab dengan matematik dia boleh kira faraid, dengan matematik dia boleh kira duit untuk muamalah di atas dunia. Itu ilmu yang bermanfaat. Boleh faham tuan sekalian? Maknanya ada depan saya ni cikgu ke pendidik ke apa, ilmu bermanfaat. Dah ustaz saya ni cikgu ajak jasmani, macam mana ada manfaat? Manfaat pasal nak bagi orang sihat. Cuma yang tak sihat tu hang suka orang pakai seluar pendek, hang suruh orang pakai baju ketat, yang tu yang tak sihat tu.
Boleh? Tak apa setuju tang ni pun. Apa tak setuju belakang amalan ini? Baik. Dan yang ketiga, anak yang saleh yang meminta doa ia baginya. Anak yang saleh, tuan-tuan sekalian. Nak jadi anak yang saleh, kita kena saleh. Ketika mana zaman Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ada satu orang, seorang bapa ni, kita mesti tengok apa Umar kata. Agak-agak benda tu ada tak ada kat kita. Ada satu pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ada satu orang tua ni dia pergi jumpa Umar. Dia kata, ya Amirul Mukminin, saya ada satu anak ni ketegak sungguh, anak ni derhaka kepada saya. Lepas tu anak tu jawab apa kepada Sayyidina Umar Al-Khattab? Wahai Khalifah Amirul Mukminin, anak derhaka kepada bapa semua orang tahu, semua makruf. Tetapi ada tak bapa derhaka kepada anak? Umar kata apa? Ada. Pasal apa? Pasal dia tak buat 3 benda, maknanya dia telah menderhakai anak dia. Mari kita tengok ni, ada bapa-bapa ada ni, bukan bapa kandung. Bapa-bapa ada depan saya ni, termasuk dengan saya. Kita mari tengok 3 benda ni. Umar kata ni ada tak ada dalam ciri, tuan-tuan sekalian. Kalau ada ni, bawa main anak malam ni dia gelak mampu lagi. Dia tahan nak dia anak derhaka ke? Dia angkat tu takut. Alah, dia kata pak, Umar kata tak ada pun dekat pak. Yang pertama, Umar kata apa? Seorang bapa dia boleh derhaka kepada anak dia andainya dia mencari satu orang ibu dan meletakkan benih anaknya ke dalam rahim ibu itu dalam keadaan ibu itu adalah ibu yang tidak baik. Bukan mudah nak cari bini, bukan boleh tangkap muatnya. Ni kira sambil duduk mengai, tengok dia pun mengai belah sana, lagu duduk angkat kenin, dia pun angkat kenin, ribai-ribai, ikan temekung punya duduk ada. Duduk buat melawak main lah, menikah dua-dua tu. Nikah bukan dapat isteri yang bagus. Jaga tu. Sebab tu agama suruh nak cari bini ni, cari 4 benda. Ini di antara proses kita nak jadikan anak kita anak yang soleh. Tuan-tuan pesan kepada ni anak-anak tuan-tuan. Ni hang mesti nanti hang ada anak, hang mesti nak anak yang soleh. Dia kata betul ya. Kalau nak anak yang soleh, bukan tunggu anak hang keluar lepas ni. Sebelum tu hang nak kena cari dah. Proses nak jadikan anak yang soleh sebelum kahwin lagi. Cari bini, Nabi kata tunkahul mar'ah bi arba'in. Dinikahi wanita itu 4 perkara, Nabi kata. Nak cari bini, tengok 4 benda. Yang pertama, lima liha, kata benda, dia ada tak ada. Yang kedua, li jamaliha, comel tak comel. Yang ketiga, li hisabiha, keturunan dia bagus tak bagus. Yang keempat, li diniha, agama dia macam mana. Ni pergi cari hak dia pun tak tahu semayang, dengan kita pun tak erti semayang, tak boleh nak tumpang agama dia. 4 benda ni Nabi suruh cari. Ni sebab kita nak tarbiyah anak kita ni, anak yang soleh, kena cari isteri waktu tu. Dan Nabi kata fazfar bidzatid din taribat yadak. Utamakan agama, maka selamatlah kedua tangan kamu. Maknanya apa? Selamatlah hang di dunia dan juga di akhirat. Anak kita akan jadi anak yang soleh. Boleh faham tak sekalian? Pesan kepada macam tu. Nombor 1, nak cari isteri yang soleh. Sebab dia nak simpan benih kita dalam rahim dia tu, benih yang soleh. Nombor 1. Lepas ni nombor 1 ni. Balik muhasabah tengok. Kan, bini aku jumpa waktu kona di Bukit Lengkok Kulim kata. Aku duk rempit-rempit, dia pun main potong aku satu macam. Sebab kita Pulau Pinang baru ni tuan-tuan, kan ada apa? Depa tangkap, polis tangkap 3 budak perempuan duk lawan motor. Lah, orang lelaki pun kalah. Depa rempit batas mana, jalan mana tu, 3 perempuan lawan. Dia elok duk boleh kok jalan aku tu jam kita. 1. Nombor 2, memberikan nama yang baik kepada anak. Nombor 2, bagi nama yang baik kepada anak. Kita buh nama anak kita apa tuan sekalian? Agak-agak buh nama anak kita apa? Fikir tengoklah. Buh nama pun ikut dan nampak kipas cantik, buh nama Kipas bin Ahmad. Apa? Orang tua dulu kan lagu tu kan, dia tangkap muat ni.
Nama Jalak bin apa? Jalak bin Embun tu lah. Pasal dia kerja duk min ayam buat tumbun. Dia pun nama dia dah Jalak bin Embun. Kan? Saya tak wani sebut, kalau sebut lagi ada kat tuan-tuan sekalian. Macam itu saya sebut nama apa? Kancil hari tu ni. Tengok-tengok ada orang ni kancil, ada kan? Lagu tak apa nak angguk tak wani sebut. Lagi sebut satu benda lagi ada. Tu orang sebut. Boh nama anak, boh nama hak betul-betul. Tanyalah tutup guru, tanyalah tutup imam ke orang-orang ni. Boleh tak boleh? Saya boh nama anak, hang nak boh nama apa? Nak boh nama anak Mak Gad ni dah. Mak Gad. Nak boh nama anak Mak Gad. Payah sangat duk buka buku anak apa semua. Banyak sangat ni pelik-pelik nama, boh nama anak Mak Gad sudahlah. Betul nak panggil apa? Panggil Gad ni. Kan? Siapa dia tu? Pak Longgat nama dia. Oh, kan? Jangan duk buat gitu lah. Baik, nombor 2, ini bapa yang baik. Dia mencari nama anak yang terbaik untuk nak bagi ke anak dia. Dan yang ketiga, dia mengajarkan anak dia Quran. Itu 3 benda. Umar kata kalau 3 benda ni dia tak buat, makna dia telah derhaka kepada anak dia. Umar kata kepada orang tua tu, dia kata, wahai orang tua, hang mengadu kata anak hang derhaka kepada hang, sebenarnya hang dulu yang derhaka kepada anak hang. Agak-agak kita derhaka tak kat anak kita? Balik muhasabah tengok derhaka tak derhaka kepada anak kita. Ustaz, jadi carilah ilmu. Kita dah tak boleh nak mengaji Quran, kita kena mengaji ya. Sebab nak ajak kepada dia Quran tu. Dahlah kita pun tak boleh, tak hantar dia pula pergi mengaji Quran. Bila dah hantar dia pergi mengaji Quran, kafar ke apa ke, balik tanya, dengar. Dia kata tolong baca Ustaz, kat ayah ni hamba mengaji apa tadi? Kata mengaji Quran. Mengaji apa? Dia pun baca. Bismikallahumma ahya wa amut. Oh, tu ayat apa tu? Dia kata dalam Quran ada. Oh, betul ke? Pak pun tak erti. Itu doa nak tidur. Boleh faham tuan sekalian? Okey, hang baca esok panggil pula. Hang baca tengok hari ni cikgu ajak apa? Cikgu ajak ayat Quran. Apa dia? Tala'al badru alaina. Itu surah apa? Dia kata surah kajian untuk imam duduk baca. Oh ya ke? Pak pun mangkak ya. Baik tuan sekalian. Dan dia kata apa di sini? Dia kata maka berbanyaklah olehmu hai segala manusia daripada memberikan sedekah dan berbuat wakaf dan untuk belajar, dan mendengarlah olehmu akan yang memberi manfaat, dan minta doalah oleh kamu dikurniakan Allah Ta'ala akan anak yang saleh, kerana 3 perkara ini jua yang boleh memberi manfaat bagi diri kamu, kemudian cerai nyawa kamu dengan badan kamu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Berhenti dekat tu. Lepas ni kita akan tengok bermula murad dengan anak yang saleh di dalam hadis tersebut itu. Murad tu maknanya yang dikehendaki dengan anak yang saleh. Apa makna anak yang saleh? Kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Baik tuan, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.